Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah dalam bahasa Arab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jom sama-sama kita ikuti bersama dengan ustazah kita pada hari ini. Siapa ustazah pada hari ini ya? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan Ustazah Nur Aina Sabariah Mat Isa, Guru Bahasa Arab Kolej Islam Sultan Alam Shah Selangor. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, bikhair. Sihat. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah PBD dalam Bahasa Arab tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Dan bersama dengan kita juga Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Wan Nur Adli. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik, nah Ustazah, murid-murid kita pun dah bersedia dah untuk mengikuti pentaksiran bilik darjah kita pada hari ini. Boleh kita mulakan Ustazah? InsyaAllah. Tafadhali. Baik, syukran Al-Ustaz Aiman ala tarhibatih ar-ra'i'ah. Baik, insyaAllah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Jadi hari ini Aiman, kita akan melihat pentaksiran berasaskan bilik darjah bagi bahasa Arab menengah atas ya, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tetapi hari ini Ustazah akan membawakan contoh untuk PBD tingkatan 5 ya. So di dalam bahasa Arab kita namakan insya-Allah at-taqyim al-qa'im 'ala al-fusul ad-dirasiyah. So penilaian ataupun pentaksiran berasaskan bilik darjah. Baik, apakah pentaksiran berasaskan bilik darjah atau PBD dalam bahasa Arab ini? Kita kenali sikit ya Aiman. Apakah definisinya, ta'rifnya? Iaitu amaliyatut taqyim al-mustamir asna'a jalsati ta'lim wa ta'allum. Dia adalah proses berterusan, proses pentaksiran berterusan semasa PDP berlangsung dan objektifnya ialah lil husul ala ma'lumat, untuk mendapatkan maklumat mengenai perkembangan murid kita. Dan konten yang perlu kita ikuti ialah ahdaf manhaj dirasi al-maqsudah. So kita ada objektif bahasa Arab KSSM yang hendak dicapai ya. Dan itu dari segi definisi. Untuk melaksanakan PBD bahasa Arab tingkatan 5, kita jangan abaikan ya asas utama PBD kita. Yang pertama ya, asas ma'ayir. Yang pertama ialah mi'yar muhtawa atau standard kandungan. Yang kedua, standard pembelajaran ataupun mi'yar at-ta'allum. Yang ketiga, standard prestasi, mi'yar al-injazat. Dan yang keempat ialah tahap penguasaan mustawa al-injaz. Ya, sepintas lalu. Dan lihat ya, Ustazah letak di SKP dokumen standard ya, kurikulum kita untuk menengah atas tingkatan 4, tingkatan 5. Antara objektif ya, ada banyak objektif dia, ada 4 objektif dia. Jadi kita tengok satu persatu. Yang pertama ya, ahdaf manhaj dirasi al-lughah al-arabiyyah, dia terdiri atas 4 kemahiran. Yang pertama al-istima', al-qira'ah, al-tahaddus, al-kalam, al-kitabah. Dan untuk menjadikan murid-murid kita menguasai keempat-empat kemahiran ini, kita mesti perhatikan inputnya dulu. Marhalah idkhal dengan kemahiran al-istima' wal qira'ah. Kemudian marhalah intaj. Bila murid sudah mendengar dengan baik, membaca dengan baik, dia akan producekan ya outputnya. Mereka boleh at-tahaddus wal kitabah bil arabiyyah disandari oleh mufradat, kosakata, sistem bahasa, nahwu saraf dan juga topik daras bahasa dan situasi yang berbeza. Jadi ya, sama-sama rakan-rakan saya, guru-guru di luar, para ibu bapa, kita lihat bagaimana proses PBD ini
perlu dilakukan. Yang pertama mesti dirancang, tasmim wa takhtid. Step kedua, langkah kedua mesti ditetapkan kaedahnya sama ada secara lisan, penulisan, pemerhatian dan juga ditetapkan juga ditentukan instrumen pentaksiran ya, seperti adakah kita nak adakan soal jawab, kuis, carta, mini projek dan sebagainya. Kita susun juga kita punya langkah, aktiviti dan juga masa serta bahan ya, bahan PDP kita untuk proses pelaksanaan. Dan kita tiba ke peringkat tasjil iaitu rekod perkembangan. Jadi di sini kita merekodkan perkembangan murid dengan menetapkan penetapan tahap penguasaan TP dan hasil kerja murid dan seterusnya. Kita melaporkan takrir ya, melaporkan kita punya TP ataupun penguasaan perkembangan murid tadi melalui PLC, dialog dan sebagainya lah ya. Dan seterusnya suka Ustazah kongsikan ya, ma'yar al-injazat, standard prestasi ini dalam dokumen kita pada muka surat 34 ya, ada TP-nya ya. Ustazah nak terangkan di sini TP 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dipanggil mustawa ya, dan ini adalah huraian tafsil mustawayat, huraian kepada TP tahap penguasaan, dan yang Ustazah gariskan dan bintang-bintang ni adalah pembeza antara TP 1 hingga TP 6. Jadi kita guru-guru kita nak lihat ya pembeza-pembeza ini untuk memberikan TP kepada murid-murid insya-Allah. Baik. Dan jangan lupa ya rakan-rakan sekalian, sebelum kita menentukan TP murid-murid kita, kita mesti melihat ya tahdid ya, qabla tahdid mustawa injazat talib alaina an nura'i. Kita mesti meraihkan ya kognitif ya, mustawa al-idraki murid, mustawa al-harakiyah ya, psikomotor mereka, dan al-qiyam an-nabilah ladaihim ya, dan juga domain afektif yang ada pada setiap murid kita. Jadi kita tengok ya ciri-ciri untuk kognitif. Ustazah dah tulis ya, qiraah namuzajiyah, bacaannya bagus sekali, suratut tafkir, boleh berfikir dengan laju ya, kognitif. Tetapi mungkin di segi psikomotornya berbeza ya, dan di segi afektifnya pula tinggi. Okay. So ini adalah elemen domain yang perlu diteliti dengan baik oleh kita semua sebagai guru supaya pertimbangan kita berlaku secara adil dan saksama. Baik. Dan yang apa Ustazah nak cakap tadi Aiman ya? Tengok muka Aiman je dia dah hilang kan. Maknanya lepas ni Ustazah kita nak tahu macam mana pelaksanaannya pula. Okey Aiman, terima kasih. Okey. Terima kasih Aiman. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Baik, kita dah berehat seketika para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di DET TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pentaksiran bilik darjah Bahasa Arab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik Ustazah, untuk slot kali ini apa yang akan Ustazah kongsikan? Tafadhali. Baik, terima kasih Aiman ya. Okey. Jadi untuk slot ini Aiman ya, Aiman ada tanya Ustazah tadi kenapa sekali ini pengajarannya tidak berbahasa Arab sepenuhnya ya. Kita meraihkan pembelajaran bagaimana nak melaksanakan PBD ya, meraihkan semua golongan kita lah. Baik. Jadi untuk pelaksanaan ya, Ustazah letak kat sini namuzaj tanfiz, contoh pelaksanaan kita pilih ma'yar muhtawa, SK-nya standard kandungannya ialah 2.4 iaitu maharah al-qiraah. So di sini qiraatun nas kita baca teks yang tidak melebihi 80 kalimah dengan bacaan qiraah sahihah, bacaan yang betul, ada nabar, ada tanrib, ada intonasi semua ma'al fahmi wal isti'ab, dan kita nak faham. Dan ada hasab mahawir, ada situasi yang berbeza. So tajuk yang kita pilih ialah kaifa takun ibnan barran, dan ini adalah standard pembelajaran. Kita ada 4 ya, 24.1, 4.2 sehingga 2.44 ya, dan boleh baca ni dalam DSKP. Dan seterusnya ya, untuk qiraah kita kena ingatkan diri kita bahawa untuk capai kemuncak qiraah ni dia perlu melalui 2 tahap. Tahap pertama ialah tahap ada tahap tunaikan kita punya tugas membaca. Kita mesti sebut nutqus salim, huruf, kalimat, jumal, tarakib, qiraat, teks ya.
al-qit'ah dan mura'at an-nabar wa tanghim. Kita kena ada intonasinya. Kalau kita bercakap tak ada intonasi, memang macam makan nasi tak ada kuah, tak ada rasa garamnya. Dan kemuncaknya kalau mereka boleh membaca dengan baik, kita bawa mereka ke arah faham. So, input dia dan outputnya dia mesti faham. Dan seterusnya, untuk melaksanakan sesuatu PBD, PBD mesti dirancang dengan teliti. Untuk marhalah takhtit perancangan ini, melalui RPH, kita dah sediakan rancangan pelajaran harian. Kita dah tentukan adawat kita, instrumen kita, kaedah syafahiyah, kitabah, mulahazah. Lisan, penulisan dan pemerhatian. Dan kita dah tentukan aktiviti. Di sini Ustazah letakkan contoh aktiviti kita daripada nombor 1 sampai nombor 6. Qiraah. La'abul kalimat pun qiraah. Sampai yang terakhir tasmim masyru'. Right? Dan seterusnya, apabila kita laksanakan, ini contoh, kita perhatikan standard pembelajaran kita 2.4.1 ini menekankan kepada qira'atun nas al-musyakkal bin nabarat wat tanghimat wal waqafat was sakatat ila akhirih qira'atan sahihah. So dia mesti ambil berat semua tu. Dia tak ada baca qira'atun nas musyakkal, tak ada. Dia mesti qira'atun nas al-musyakkal bin nabarat wat tanghimat wal waqaf. Itu contohlah. Bacaan Ustaz tak adalah baik sangat kan. So ini teks yang kita kemukakan kepada pelajar untuk SP ini, standard pembelajaran ini aktiviti qiraah jahriyah, bacaan secara kuat di dalam fi syaklin fi'awi, dalam bentuk kumpulan. So ini contoh aktiviti yang telah dilaksanakan dan kita cuba lihat video qiraah, maharah qiraah ini oleh murid-murid berikut. Okay. ابن المحبوب يسرنا أن نتقدم لك بأحلى التهاني بمناسبة نجاحك المتفوق في الامتحان للفترة الأولى الدراسية. نشكر الله على هذا النجاح. حقا لقد أدخلت السرور والافتخار الشديد في قلوبنا. هل أنتم مساعد يا أصدقاء؟ هيا الآن ما رأيك رئيس عن الموضوع؟ الاهتمام بتربية الأولاد. برافو. ثم يا نبيل؟ ثانيا لا ينسى الدعاء الأولاد في كل وقت. ثم يا أبا يعتب في الإنفاق. انت زين يا فهمي. يعتب أو يعتب أو يتعب. نعم يتعب في الإنفاق. Itu kemahiran apa Ustazah? Ni murid-murid kita lihat di video tadi Ustazah. Jadi kemahirannya masih lagi membaca. Tetapi Aiman dan kawan-kawan sekalian, membaca kemahiran ini dia tidak boleh berdiri sendiri satu-satu. Okay? Bila kita membaca, automatik kita akan mendengar, kita akan bertutur dan akhirnya kita akan berjaya menulislah. Dia maharat ini dia tertabit irtibatan wasiqan antara satu sama lain. Jadi begitulah pembacaan mereka dalam suasana yang ceria dengan kita raikanlah pelbagai kita panggil apa, psikomotor dan afektif mereka happy Dan seterusnya 2.4.2 untuk SP standard pembelajaran ini Ustazah berikan mereka situasi muwasafat al-ibn al-bar, thawab birrul walidain, kriteria anak yang baik, anak soleh, pahala berbuat baik kepada ibu bapa, kaifa tahtarim walidain, macam mana nak hormat ibu bapa. So kita minta dia producekan qiraah, maharah qiraah dia dalam bentuk peta minda dan kita lihat hasilnya hasilnya masih lagi di standard pembelajaran 2.4.2. Ini hasilnya, hasil kerja murid berlaku pembelajaran abad 21 yang menarik. Dan lihat juga apa yang berlaku pada aktiviti ini. Kita nak ajar maharah qiraah saja, tetapi dia berlaku secara tidak langsung apabila al-ardi wa taqdim, pembentangan, berlaku pertuturan yang bagus. Dia berkait. Jadi tengok di sini juga dalam kumpulan mereka melaksanakan pembelajaran
abad 21 berkonsepkan 4C. Kooperatif, kolaboratif, kreatif dan kritis. Berlaku juga kalau Aiman tengok pada grup ni, dia melakukan 3 stray dan 1 stay. Itu pun gallery walk juga berlaku. So aktivitinya kita rancang dengan baik dan murid akan melalui pembelajaran yang sungguh bermakna. Dan kita sediakan juga guru yang passionate, guru yang mempunyai inovasi. Bukan inovasi, ini bukan inovasi, ini biasa. Kreatif, nak mempelbagaikan dia punya pengajaran. So, kalimat mutaqati'ah, nampak macam huruf tetapi dia keluarkan sawamid was sawaid, konsonan dan vokal daripada aktiviti ini. Dan lihat juga untuk 2.4.2 Ustazah berikan latihan secara bertulis dan mereka membacakan jawapan. Ada murid yang dapat 8, ada murid yang dapat 1. Di sini kita kena lihat nitaj amal talib, hasil kerja mereka tidak begitu mencapai tahap yang kita inginkan. Jadi kita mulakan balik bimbingan guru dan juga bimbingan rakan sebaya, irsyad al-muallim, irsyad al-aqran. Jadi murid yang lemah ini dibantu oleh rakannya yang sederhana juga, dan yang mencapai 1/8 tadi dibimbing oleh guru sendiri. Seterusnya berlaku collaborative learning, ta'lim at-ta'awuni, dan juga untuk 2.4.3 kita lihat di sini, ini adalah marhalah mutaqaddimah, agak tinggi. Mereka boleh mengeluarkan qira'atun nas al-musyakkal, membaca risalah tadi, wastikhraj al-afkar, keluarkan isi, pun dalam bentuk cooperative learning, dalam bentuk at-ta'lim at-ta'awuni. Dan ini hasilnya. Apabila hasil ini dibentangkan, Ustazah dapati ada beberapa elemen nahwu, saraf, tata bahasa, sistem bahasa yang perlu dibaiki. Jadi perkembangan kognitif mereka berlaku di bawah pengetahuan kita. Dan yang terakhir untuk 2.4.4, kita keluarkan elemen nahwu yang ada dalam teks, dalam bentuk itu atau dalam bentuk ini juga. Dan yang seterusnya, tahap agak tinggi, kita berikan mereka problem based learning, hal al-mushkilat. So yang ini Ustazah akan bawakan bersama kita simulasi untuk SP ini. Baik, jadi kita nak persilakan murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan. Wow, ni dia siap bawa model rumah lagi Ustazah. Baik, jadi untuk yang pertama ni kita nak kenalkan murid-murid kita Ustazah. Jadi murid pertama yang sangat Ustazah kasihi, Muhammad Aqlan bin Azizul, orang KL ni, tingkatan 5. Yang kedua yang juga sangat Ustazah kasihi, Ishraq Badri bin Abdul Malik, juga tingkatan 5. Kelas tak sama Sama tak kelas? Tak. Seorang kelas sains, seorang kelas agama tulen. Tapi ada pembelajaran kolaboratif. Okey. Tafadhal. Dan untuk projek kita hari ini, apakah yang anda semua akan bentangkan kepada kita semua? Assalamualaikum ya Aqlan. Wah, ماذا بيدك؟ وعليكم السلام ورحمة الله يا إشراق. هذا هو المشروع الذي طلبت منا المعلمة بالأمس. عرفت الآن. يا إشراق، في الحقيقة أتمنى أن أقوم بعد وفاة الوالدين ببناء دار المسنين. لماذا يا صديقي؟ طبعا لأنني أحبهم حبا شديدا وأريد أن أخدم لهم خدمة لحياتهم الآخرة. تذكرت الآن. عندي كذلك قصة حزينة يا عقلان. القصة؟ ما هي هذه القصة يا إشراق؟ سأقرأها لك. الوالدان أغلى الناس في الحياة. إن أبي المحبوب رجل كريم يعمل في مصنع السيارة. لديه 3 أبناء ونعيش جميعا في سعادة وهناء، وكلنا نحترم والدينا احتراما كبيرا. لكن يا عقلان، ماذا بحث يا إشراق؟ ذات الصباح أصاب أمي مرض خطير، ولذلك نحن نهتم بها اهتماما بالغا ونتشارك في خدمتها ورعايتها. رجع أبي من العمل فورا
وأخذ أمي إلى المستشفى القريب. الحمد لله على السلامة. نعم الحمد لله. لقد شفيت أمي ورجعت إلى البيت مسرورة. ذهبت إلى المسجد لأصلي وأدعو الله على سعادة والدي في الدنيا والآخرة. يا إشراق، والله أنت ابن بار لوالديك، ولذلك هيا ندعو إلى الله لوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. Amin ya rabbal alamin. Tersentuh pula saya dengan kisah ibu bapa yang mereka cerita di Ustazah. Tapi saya nak minta komen daripada Ustazah. Tapi sebelum tu, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Sekejap, Aiman. Ya, Ustazah. Macam belum habis je Ishraq. Okey, ada lagi ke? Oh, ada lagi. Ada lagi dah baca tak? Oh, kalau ada lagi boleh sambung sikit sikit lagi. je. Okey, ما رضا الله إلا في رضاء الوالدين ما بقاء الكون إلا في حنان الآبوين بحنان الآبوين. Baiklah, kita berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pentaksiran bilik darjah dalam bahasa Arab tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik Ustazah, untuk slot kali ini apa yang akan Ustazah kongsikan? Okey, Aiman, terima kasih, syukran. Jadi sedikit ulasan pada pembentangan murid tadi. Jadi tahniah kepada murid berdua tadi yang sangat dedikasi. Mereka cuba untuk mempamerkan qiraah yang sempurna, tetapi Aiman dapati tadi ada juga di sana sini beberapa insiden yang memerlukan pemerhatian daripada guru untuk kita upkan dia lagi, untuk kita majukan dia lagi ke hadapan. Walau bagaimanapun usaha mereka sangat terpuji. Qiraah tadi berlaku secara fauriyah, secara spontan bacaannya pun talaqah, bacaannya ada mura'at an-nabar, at-tanghimat, dan yang Ustazah perhatikan ada tazawuq, ada penghayatan kat situ. Ada rabatu al-afkar wal qira'a wal qissah bi khibratihi al-sabiqah. Diikat dengan pengalaman dia dengan parent, ibu bapa dia. Hampir menitis air mata. Hampir menitis. Kemudian ditambah lagi dengan nyanyian yang syahdu tadi. Jadi murid ini berada pada tahap yang baguslah Mumtaz, insya-Allah. Tetapi itu baru satu maharah qiraah, kita ada maharah lain lagi yang perlu diambil kira. Jadi untuk marhalah tasjil, marhalah rekod. Jadi untuk talib A, Ustazah ambil contoh pelajar A, kita dah tasjil tatawur. Kita dah merekodkan perkembangan pencapaian prestasi murid ini, dan daripada aktiviti yang disusun tadi kita ada qiraah risalah, qiraah qissah, kita main suku kata tadi untuk kalimat sawamid, sawaid, konsonan dan vokal, kharitah zihni, peta minda, fahmun nas, kita faham an-nas, istikhraj macam-macam, dan tasmim masyru' oleh dua murid yang kita ada tadi. Ustazah dapati untuk ini setiap level aktiviti ini ada TP yang Ustazah sudah pertimbangkan, dan murid ini Ustazah dalam minda Ustazah ni, murid A ini walaupun kognitifnya sederhana tetapi efektifnya sangat tinggi. Musa'adatu asdiqa fi nutq tarakib. Dia bantu kawan. Zat tumuhat aliyah. Dia ada kecenderungan yang tinggi untuk membaca. Yuhawil nutq jumal miraran wa tikraran. Dia cuba nak tutur berkali-kali hingga berjaya. Jadi menimbangkan usaha pelajar tadi, prestasinya Ustazah timbangkan secara profesional, walaupun bacaannya sederhana, walaupun psikomotornya juga ada 2-3 psikomotor yang kita dapat kesan, tetapi efektifnya sangat tinggi. Jadi Ustazah mengambil keputusan untuk memberikan dia TP 6 pada standard kandungan maharah qiraah ini mengikut standard pembelajaran 2.41 hingga 2.4.4. Yang mana? Masya-Allah. Dan
Alhamdulillah Jadi guru memang macam mana Ustazah nak kata, guru memang kena susun betul-betul kerana PBD ini adalah proses untuk mengembangkan watak murid, mengembangkan psikomotor mereka dan menyemai al-qiyam an-nabilah, nilai-nilai yang murni dan tinggi dalam diri seseorang murid yang berada di bawah seliaan kita. Dan yang terakhir ialah marhalah takrir, pelaporan. Jadi tahap penguasaan murid tadi boleh dilaporkan dalam PLC iaitu LADAP latihan dalam perkhidmatan ataupun peer learning community kita dalam panitia atau jabatan, serahan slip semasa hari terbuka, portal-portal digital, dialog prestasi dan juga laporan-laporan bercetak terpulanglah kepada sekolah masing-masing. Tidak ada kayu ukur yang dipaksa ke atas kita. Yang penting kita seronok dengan perkembangan murid kita. Jadi mungkin ada murid yang sedikit lemah dan mungkin ada sedikit yang cerdik. Mungkin ada sedikit ulasan daripada Ustazah. Ya, seperti yang Ustazah sebut tadi PBD ini dia turai, dia meraihkan kemahiran, kebolehan, perkembangan setiap murid. Jadi kalau kita tengok dalam aktiviti yang Ustazah kongsikan tadi, ada murid dia bercakap tadi kan, yang video tadi. Dia bercakap, ada sedikit pembetulan pada bercakap. Dia nak cakap yat'ab, tapi dia cakap ya'tab. Walaupun salah, tapi yang kita puji ialah usaha beliau untuk terus bertutur, terus membaca bersama rakan-rakannya tanpa ada rasa disisihkan atau malu. Yang penting di situ usaha. ada nilai. Yang penting usaha tu paling penting kerana usaha tangga kejayaan. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Ustazah Nur Aina dan juga murid-murid kita 2 orang tadi. Hebat tak? Anda pun hebat macam mereka juga. Dan ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا ندعو الله للإمام بكل خير والسلامة. ثانيا ندخل السرور في قلوبهم. ثالثا الكلام عنهما بكلام لين ولطيف. رابعا المعاملة معهم معاملة حسنة. خامسا نتصف بالأخلاق الكريمة والمحمودة. ثالثا نتصف بهما عبر الهادف دائما. وأخيرا نطيع أوامرهما ونحب الاستماع إلى كلامهما.